Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan dan menyokong usul mengenai anggaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan untuk penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2013 Dewan Yang Mulia ini. Untuk makluman yang berhormat, usul anggaran mengenai perbelanjaan mengurus dan pembangunan penguntukan semula adalah dibentangkan untuk memindahkan peruntukan yang telah disediakan di bawah belanjawan 2013 daripada satu kementerian kepada kementerian yang lain. Peruntukan keuangan yang dipindahkan dari satu kementerian ke satu kementerian lain sudah pun diluluskan pada tahun lepas, iaitu dalam belanjawan 2013. Tidak ada sebarang tambahan dibuat, malah baki peruntukan pada 15 Mei 2013 dipindahkan kepada kementerian baru yang menerima fungsi aktiviti projek daripada kementerian yang lama. Kerajaan sangat menghargai dan cadangan, pandangan dan teguran yang diberi oleh ahli yang berhormat. Saya cuba menjawab seberapa yang boleh, seberapa ramai yang telah menyatakan pandangan-pandangan seperti Kinabatangan, Serdang, Lenggung, Sungai Petani, Tebrau, Shah Alam, Seremban, Pokok Sena, Air Hitam, Temerloh dengan celahan-celahan daripada ramai ahli-ahli yang berhormat. Batu Gajah, Bintulu, Shah Alam, Lenggung, Jelebu, Lumut, Merbuk, Bukit Bendera, Labis, Parit, Parit Bunta, Seremban, Kapar, Pokok Sena, Sepang, Jerlon, Sibuti, Johor Baru, Tasik Gelugor, Kulim Bandar Baru, Kuala Krai. Dan antara perkara yang dibangkitkan, misalnya Kinabatangan, mencadangkan agar dikurangkan birokrasi di dalam kementerian-kementerian. Sukacita dinyatakan bahawa kita telah mengadakan antara lain iaitu strategi lautan biru dalam kita mentadbir negara ini, yang mana pelbagai kementerian boleh merentasi kementerian lain untuk menyelesaikan masalah. Kita juga ada dasar dengan izin no wrong door policy, tidak ada pintu yang salah, di mana rakyat apabila tiba di satu-satu kementerian, kita akan layan mereka dengan baik dan kita akan cuba menyelesaikan masalah rakyat itu tanpa meminta rakyat pergi dari satu kementerian ke satu kementerian yang lain. Selepas itu kita juga ada satu talian 1M, satu Malaysia 03 8000 talian khas beroperasi 24 jam untuk menjawab segala permasalahan rakyat tentang semua kementerian. Kita boleh mencoba 03 8000 pada masa-masa bila-bila pun 7 hari seminggu dan kita boleh mendengar jawapan-jawapan daripada mereka. Kita juga ada hari terbuka kementerian dan kita juga mempunyai satu falsafah untuk merakyatkan perkhidmatan awam, yang mana ketua-ketua jabatan kita minta untuk turun padang dan membantu masalah rakyat. Yang berhormat Serdang menimbulkan tentang keberkesanan PPPM, Pelan Perancangan Pendidikan Negara, yang mana kita sebenarnya telah mengadakan dengan teliti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini. Sebanyak 12 ahli panel yang bebas daripada Malaysia terlibat, 4 ahli panel bebas antarabangsa, 6 ahli panel bebas universiti tempatan, 9 makmal pendidikan, yang melibatkan 750 pengetua guru besar, 15,000 guru, 22,000 murid, 300 pegawai, 22,000 ahli PIBG, 2,000 orang awam. Kita adakan dewan terbuka, dialog nasional, meja bulat, kumpulan fokus dan juga kajian-kajian sebelum kita menerbitkan, memutuskan tentang PPPM ini. Dan yang berhormat Sungai Petani ada menyebut tentang Akta Pendidikan, bagaimana tentang keadaan medium Inggeris dan medium bahasa Malaysia. Dasar kerajaan pada masa sekarang ialah dasar untuk memertabatkan bahasa Malaysia, pada ketika yang sama memperkasakan bahasa Inggeris, ataupun dasarnya disebut sebagai MBM, MBI. Sebagai contoh untuk memperkasakan bahasa Inggeris, program penutur jati ataupun native speakers dengan menjemput 366 orang daripada pelbagai negara untuk mengajar guru-guru, dan kita peruntukkan 90 juta ringgit setahun selama 3 tahun untuk memastikan perkara ini dilaksanakan. Dan kita juga ada program disebut English Teachers Assistant, ETA, daripada
daripada negara India 282 orang akan bermula pada 2 Januari 2014. Lenggong. Yang Berhormat Lenggong menyebut tentang Sepang bangun. Sepang. Terima kasih. Menteri, terima kasih. Saya ucapkan tahniah di atas inisiatif mengambil contoh ada online dan sebagainya itu. Cumanya saya ingin bertanya, adakah satu pemantauan dibuat atas perkara-perkara tersebut? Sebab kita tak mahu, walaupun ada di sana kaedah-kaedah, tetapi kita takut tadi no wrong door policy itu satu yang baiklah supaya kita tidak mengurangkan birokrasi. Tapi saya muskil, saya tak mahu apa yang diluahkan sebagai contoh EAIC apabila dia memaklumkan, bekas CEO dia mengatakan daripada 10 pegawai penyiasat tinggal seorang saja. Kerana diambil 9 lagi dibawa ke SPRM. Ini contohlah bagaimana tidak ada berlakunya masalah itu. Yang keduanya tentang teknik nak memperbaiki bahasa Inggeris. Yang saya rasa yang patutnya dipikirkan ialah bagaimanakah teknik mengajar bahasa Inggeris yang sebenarnya. Dan saya di sini nak kongsi sikit pengalaman. Saya lihat ada satu institusi di dalam negara kita ini yang Lorna Whiston punya institution, yang saya rasa teknik mereka mengajar bahasa Inggeris itu satu teknik yang menarik. Yang mana pelajar-pelajar yang tidak mahir dalam bahasa Inggeris pun mereka boleh menguasai bahasa Inggeris dalam masa yang agak baik. Jadi saya rasa mungkin kerajaan boleh memikirkan bagaimana boleh mengambil ilmu daripada institusi itu, dan kita mungkin boleh adakan partnership dengan mereka untuk kita membantu anak-anak kita menguasai bahasa Inggeris ini. Ini pandangan saya lah. Terima kasih Sepang, dan pandangan-pandangan tentang pemantauan dan kaedah pengajaran bahasa Inggeris itu kita ambil perhatian. Dan pada ketika yang sama kita juga memasukkan elemen English Literature dalam kurikulum, dan pada tahun hadapan kita memulakan ETA yang saya sebut tadi, English Teachers Assistant, dan harapan dengan segala gabungan perkara yang kita lakukan ini, kita boleh memperkasakan bahasa Inggeris di kalangan para pelajar. Tadi ada disebut oleh Bukit Bendera, YTL diberikan 9 bilion. Saya tidak tahu daripada mana beliau mendapat angka itu. Sukacita saya ingin menyatakan di sini bahawa satu Bistari Net adalah menggunakan tender terbuka daripada 14 syarikat untuk 10,000 sekolah bagi mewujudkan talian internet di sekolah-sekolah, dan diberikan 600 nilai projek itu ialah 663 juta ringgit. Tak ada sampai 9 bilion. Dan itu adalah tender terbuka. Dan satu pelajar satu device belum lagi dilaksanakan. Satu lagi ialah mengenai kos kontrak Chromebook 253 juta. Sukacita dimaklumkan di sini bahawa sekarang ini menggunakan Chromebook itu nilainya ialah RM86,700, tetapi kalau kita menggunakan makmal yang biasa, kosnya ialah RM150,000. Dengan lain perkataan, Chromebook boleh mengurangkan 50% daripada kos menggunakan makmal yang ada sekarang. Itu sebab kenapa kita mengadakan Chromebook melalui YTL. Ya, Seremban bangun ya, Mat. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya berkenaan dengan One Bestari Net ini. Sedatkah Yang Berhormat bahawa dalam pelaksanaan One Bestari Net ini, ia memerlukan pembinaan bendara-bendara ataupun kepada layman, dia kata bendara telco, supaya dapat memancarkan talian internet itu kepada classroom. Ini telah menerima banyak bantahan daripada ibu bapa di seluruh negara, dan banyak bantahan pun telah dilakukan di seluruh negara. Persoalan saya ialah, mengapakah kerajaan perlu membelanjakan satu lebihan perbelanjaan untuk melaksanakan One Bestari Net ini oleh YTL, sedangkan beberapa tahun lepas kerajaan telah membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk Telekom Malaysia untuk melaksanakan high speed broadband. Mengapakah sekolah-sekolah tak boleh mengaplikasikan high speed broadband ini di sekolah-sekolah untuk pembelajaran melalui internet? Mengapakah kita perlu lagi satu One Bestari Net? Minta diperjelaskan. Terima kasih. Saya tidak akan mengelurkan dewan dengan menyatakan satu perkara yang saya tidak
mengetahui. Saya akan hanya menjawab perkara yang saya tahu dan telah dimaklumkan oleh pegawai di belakang sana terhadap perkara yang disebut oleh ahli-ahli yang berhormat. Tetapi perkara yang amat penting yang saya ingin nyatakan di sini bahawa One Bestari Net ini adalah tujuannya tak lain tak bukan selain daripada kita ingin menambahkan kecekapan anak-anak murid kita. Daripada dahulu kita menggunakan makmal komputer, sekarang kita menggunakan satu talian internet di sekolah-sekolah dan kita pun boleh nampak di sekolah-sekolah di seluruh kawasan, termasuklah di kawasan-kawasan kita sendiri, yang mana One Bestari Net itu sedang dibangunkan dan dia bukan hanya berguna kepada sekolah itu tetapi juga boleh digunakan oleh kampung-kampung di persekitaran. Seterusnya beberapa ahli yang berhormat Betul. Boleh tak Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi jawapan Menteri berkenaan dengan perkara itu? Saya nak tahu apakah sebab mengapa tak boleh gunakan HSBB ataupun high speed broadband yang telah pun kita belanjakan berbilion-bilion ringgit oleh Telekom Malaysia. Mengapa perlu belanja untuk satu Bestari Net lagi? Ya, kita bagi jawapan bertulis lepas ini. Nak bagi kapung ya, Mat? Kemudian Yang Berhormat Sungai Petani, Temerloh dan ramai lagi ahli yang berhormat telah membangkitkan tentang penggabungan antara dua kementerian, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran menjadi Kementerian Pendidikan. Ya, Kepung. Datuk Yang Di-Pertua, penjelasan. Sebenarnya saya nak bantu juga mengenai satu Bestari Net dan juga Chromebook ini. Apabila Yang Berhormat, apabila pihak ITL yang bangunkan itu tiang-tiang yang besar tu, memang kita dapat aduan daripada para penduduk kerana takutnya ada itu radioaktif dan sebagainya. Dan bolehkah Yang Berhormat memastikan sebelum kita pasangkan tiang-tiang yang besar dan tinggi itu, kita bagi maklumat yang cukup kepada para penduduk untuk mengelakkan aduan-aduan kepada ahli parlimen dan sebagainya. Dan yang kedua, Datuk Yang Di-Pertua, masalah itu pelaksanaan. Bolehkah Yang Berhormat memastikan pihak Kementerian Pendidikan sekarang tu memastikan semua projek ni dijalankan dengan betul, dengan tepat, value for money dan sebagainya. Dan yang ketiga, masalah itu murid-murid yang miskin ataupun pelajar-pelajar yang miskin. Sekarang misalnya di sekolah menengah itu kebangsaan di Jinjang Utara tu, di Jinjang, satu murid yang terpaksa bayar Unify misalnya RM150 sebulan. Bagi pelajar yang miskin itu susah tiap-tiap bulan. Bolehkah Yang Berhormat selain daripada satu Bestari dan juga Chromebook tu, kita adakan program untuk membantu murid-murid dan pelajar yang miskin, bukan saja di luar bandar, bahkan juga di bandar juga. Terima kasih, Kepung. Membangkitkan tiga perkara. Kita ambil perhatian bahawa kita perlu memberikan maklumat bahawa tiada radiasi daripada segala perkara yang dibangunkan mengenai One Bestari Net dan value for money untuk semua projek dan pelajar miskin. Saya pasti tidak ada sebarang yang dikenakan bayaran apabila kita melakukan program Chromebook dan juga satu Bestari Net ini. Kalau ada pun itu adalah kerana mungkin dia menggunakan pihak swasta dan sebagainya untuk menambah baik lagi apa perkara yang diberikan. Saya ingin terus menjawab soalan yang amat penting, iaitu tentang kenapa digabungkan dua kementerian ini menjadi satu Kementerian Pendidikan. Penggabungan dua kementerian ini memberi ruang kepada dua pelan untuk diselaras dan diperhalusi. Dua pelan pendidikan yang besar untuk diselaras dan diperhalusi. Yang pertama, pelan pendidikan PPPM 2013-2025 dan yang kedua ialah PSPTN, Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara 2007-2020. Penyelarasan dan penjajaran bagi tempoh jangka pendek dan jangka panjang merangkumi 5 perkara, iaitu kita mengutamakan